Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka akan guna kepada kamu untuk ambil peluang di atas kamu, sama ada guna aidiyahum, kuasa tangan-tangan, ataupun alsinatahum, guna mulut-mulut mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid. Mungkin melundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi panjangkan umur dan memberi kesihatan kepada kita. Alhamdulillah, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat yang kedua daripada surah Al-Mumtahanah. InsyaAllah kita tadabbur ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang kedua selepas daripada Allah SWT berfirman ayat yang pertama, menyeru orang-orang beriman, jangan kamu mengambil seteruku dan seteru kamu itu awliya. Awliya itu makna kawan qarib, ataupun teman mesra, ataupun pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu campak kepada mereka itu kasih dan sayang, kamu percaya yakin dengan mereka. Dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita akan lihat pada pagi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika mereka yathqafukum, jika in itu membawa makna sekiranya, yathqafukum yakunu lakum a'da'a, jika mereka menangkap kamu, nescaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kamu. Kalaulah mereka ini, orang-orang kafir ni, kalau dia tangkap kamu, dah tu, dia tu musuh. Kalau dia kejar, kalau dia kejar, dan apatah lagi kalau dia bunuh, maka dia memeh dah. Allah Ta'ala sebut mereka ni yakunu lakum a'da'a, mereka itu bagi kamu semua orang Islam, maka kamu kena ingat mereka itu a'da'an, adalah musuh-musuh kamu. Jangan ingat tak musuh-musuh. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'. Allah SWT sebut, dan mereka itu wa yabsutu ilaikum, mereka melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kamu bisu' dengan buruk. Mana tujuannya apa?
untuk menyakiti kamu. Mereka guna mulut untuk mereka fitnah, mereka fitnah dan orang kata melontarkan kata-kata yang kesat, yang mencabar dan sebagainya, supaya kamu ni sakit hati. Wa waddu law takfurun, dan mereka ingin supaya kamu, yakni orang Islam, kamu jadi kafir seperti mereka. Itu tujuannya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan redha kepada kamu Yahudi Nasrani sehingga kamu mengikut telunjuk ataupun agama kepercayaan mereka. Sehinggalah orang Islam tu keluar daripada Islam, na'udzubillah min dzalik, jadi murtad dan ikut agama mereka. Tu barulah mereka tidak menyerang kamu, mereka berpuas hati. Itulah matlamat dia. Ini ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menegah, menegah kita orang Islam supaya jangan bertemankan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika musuh-musuh kamu jadikan teman bermesra, lepas tu dia igak kita, dia tangkap kita, bererti mereka ni telah memerangi kita. Dan kita kena jadikan mereka itu musuh. Mereka ni, orang kafir ni, dia akan guna. Kalau mereka tak boleh guna sikit, mereka akan guna banyak. Kalau mereka tak boleh guna banyak, mereka guna sikit dengan kemampuan mereka yang ada. Ini Allah Ta'ala sebut ni. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Mereka akan guna kepada kamu untuk ambil peluang di atas kamu, sama ada guna aydiyahum kuasa tangan-tangan, ataupun alsinatahum guna mulut-mulut mereka. Bisu dengan cara jahat. Jangan kata baik, jahat. Baik. Seterusnya Allah SWT berfirman dalam ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Allah SWT berfirman, lan tanfa'akum, tidak sekali-kali. Lan ni kita kena ingat harful lam, huruf lan. Lan dengan nun dipanggil huruf yang menafikan. Lan menafikan lil mustaqbal, ya, bagi perkara yang akan datang ke hadapan. Sampai bila lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, kaum kerabat dan anak-anak kamu sekali-kali tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu pada hari kiamat. Pada hari kiamat, baiknya kaum kerabat, baiknya anak-anak pinak tak dapat bagi manfaat kepada kita. Tak dapat bagi manfaat. Ini teguran yang Allah SWT lontarkan kepada kaum muslimin, yang mana mereka ini pecahkan rahsia bahawasanya Nabi SAW dengan umat Islam ni akan memerangi mereka. Siapa dia ni? Cerita yang kita sudah lalui pada hari Khamis baru ni, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ni ada saudara mara di Mekah, dan dia pun mengaku kepada Nabi dia tak ada niat keluar daripada Islam. Dia hanya ada rasa kasihan belah, rasa kepercayaan, rasa mawaddah, tulquna ilaihim bil mawaddah tadi, kepada kaum kafir yang berada di Mekah. Maka Allah Ta'ala peringatkan, tidak sekali-kali anak-anak kamu baiknya ataupun saudara mara kamu baiknya
ketika berada di akhirat nanti tidak akan memberi manfaat kepada kamu. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, dialah Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara kamu dengan mereka pada hari kiamat. Allah SWT yang akan pisahkan. Tak boleh duduk sekali. Mana boleh duduk sekali? Kalaulah andai kata mereka itu tidak Islam, orang Islam tempat dia syurga. Orang yang tidak Islam tempat dia sesuai dengan tidaknya serah diri pada Allah, tidak mengaku Allah itu Tuhannya, tidak mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan duduk sekali. Yafsilu bainakum, Allah Taala akan ceraikan antara kamu dengan mereka. Sebab itulah tuan-tuan semua, pentingnya kita kena jaga anak-anak isteri kita supaya mereka ini kalaulah masih belum Islam, kita Islamkan. Kalau sudah Islam, kita jaga supaya mereka ini tetap di atas Islam. Sebab tidak ada bukti walaupun sedikit, walaupun satu yang boleh membuktikan bahawasanya Islam itu tidak benar. Tak ada. Kalau bila mana manusia ini dia mengkaji Islam, dia akan menjumpai bahawasanya Islam ini adalah agama yang benar. Mesti dia akan jumpa dengan kebenaran. Cuma yang jadi tak jumpa tu sebab mereka tidak mengkaji. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami campur isikan dalam neraka jahanam termasuk golongan jin manusia, ramainya di kalangan mereka, sebab ada hati tak nak guna hati. Maknanya apa? Ada akal fikiran, tak nak guna akal fikiran untuk nak membukti bahawasanya Allah SWT itu sebagai Tuhan dan Islam itu agama yang benar. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kamu kerjakan di sini maksudnya kamu buat hubungan antara kamu dengan orang-orang yang kafir. Kena ingat, ini peringatan daripada Allah SWT, ditujukan nampaknya khusus kepada khatib. Khatib tadi yang kita belajar baru ni, yang khatib ni adalah mereka yang berada bersama Nabi di Madinah, tetapi secara sir, senyap-senyap dia kirim surat kepada siapa? Kepada Sarah, dengan membayarnya berapa? 10 dinar sebagai upah. Ini mereka buat apa ni, orang panggil urusan ni rahsia. Tetapi walaupun rahsia, merahsiakan kepada Nabi, merahsiakan kepada orang mukmin, tetapi Allah SWT pecahkan rahsia ni melalui malaikat Jibril alaihissalam. Panjanglah ceritanya yang kita sudah lalui baru ni secara sepintas lalu. Sebab kalau cerita sedetailnya memang ada cerita yang amat detail, yang amat terperinci. Tetapi hangpa tak ada nak baca lah secara terperinci. Cuma baru ni kita baca sepintas lalu. Sarah ni seorang penyanyi yang mana dia menerima, dia panggil rasuah ni, terima suapan ini untuk menghantarkan maklumat, tetapi tidak kesampaian. Kerana wakil-wakil sahabat Nabi ini, di antaranya Ammar bin Yasir, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Awam, Talhah, dan juga Miqdad, Abu Tharid dan sebagainya ni diarahkan oleh Nabi supaya pergi cari perempuan yang bernama Sarah ni. Dan Allah SWT takdirnya mereka dapat jumpa di satu tempat yang bernama Raudhah, Raudhah yang kita sudah belajar baru ni. Baik, maka Allah Ta'ala peringatkan, wallahu bima ta'maluna basir. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Allah SWT berfirman dalam ayat yang keempat, sesungguhnya telah ada contoh teladan, perkara selakum uswah bagi kamu, sesungguhnya memang sungguh ni, bukan main-main, bukan buat lok-lok dak ni, bukan acah-acah ni, ada contoh yang terbaik, uswatun hasanah, iaitu ikutan qudwah yang terbaik fi Ibrahim, dalam cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama Nabi Ibrahim, iaitu pengikut setia Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qalu liqaumihim, ketika mana mereka itu, Nabi Ibrahim dan juga pengikut Nabi Ibrahim, berkata bagi kaum mereka, apa dia? Inna bura'a'u minkum, kita puak-puak kita ni, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri. Bari minkum ni mana? Berlepas diri, tak terlibat, tak ada terlibat, tidak kata redha dengan apa yang kamu buat, tak ada. Nak pakat lagi jauh, redha pun tidak. Bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang telah kamu sembah bukan Allah tu, kamu sembah tu bukan Allah, kamu sembah tu berhala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi beza kita ni, kita ada perbezaan. Disebut dalam terjemahan ni, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami menyangkal akan kamu dan telah nyata antara kami dengan kamu ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Kita dua ni tak serupa. Jangan duduk nyanyi kita serupa. Kita serupa ni sama-sama Islam. Kita serupa. Demo makan barang halal, kau makan barang halal. Demo, kalau demo puas, kita lelaki, demo boleh nikah dengan kita boleh nikah dengan demo. Sebab apa? Sebab kita ada titik persamaan, iaitu akidah yang satu. Tapi beza kita dengan kafir ni, ada dia panggil penyebab kepada kebersamaan tu terhalang. Tak boleh. Sebab apa? Sebabnya kamu ni tidak beriman kepada Allah SWT. Ini Nabi Ibrahim dengan pengikut Nabi Ibrahim menegaskan kepada kaum Nabi Ibrahim ini, di antara kita ni, wa kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan. Kita dua ni maka akan jadi seteru dan akan jadi tak suka, sehingga abadan, sampai bila-bila. Tak jadi baik lah hubungan kita ni, tak jadi baik. Tak jadi baik ni bukan kata tak boleh bertemu, tak boleh, tak ada masalah. Bertemu boleh, nak main air kedai kopi boleh, tapi kahwin nak tidur ada perut demo dah. Kena ingatlah tu. Ini ayat ni ayat yang meyakinkan kita. Allah Ta'ala yakinkan kita. Tengok cerita Nabi Ibrahim dengan pengikut-pengikut.
Bila boleh ni kita baik dengan demo ni? Kita nak tidur dalam perut demo ni bila, siapa bila? Boleh ke tidak? Boleh. Tapi syaratnya hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kamu betul-betul beriman dengan Allah yang Esa. Selagi mana kamu tidak beriman pada Allah SWT yang Esa, maka kita dengan kamu ada guard. Dia panggil ada dinding, ada batas. Sehingga kita tak boleh nak berkahwin. Contoh orang nak berkahwin, bercinta antara lelaki perempuan sehingga nak ajak kahwin. Kalau kita nak contoh, ada agama ni tidak Islam ni kahwin dengan Islam, tak sah lah. Tak sah sebab cara kita dengan demo tu tak serupa. Ini cerita Nabi Ibrahim ni. Jadi kenapa Allah Ta'ala congkir balik cerita Nabi Ibrahim ni? Kalau Allah Ta'ala tak cerita, kita pun tak tahu. Tapi nak ceritanya ikutan qudwah yang terbaik ialah cerita Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah orang panggil tegas. Kita kena ada ketegasan. Bukan setakat Nabi je, pengikut-pengikut Nabi ni. Walladzina ma'ahu ni. Jadi kalau kita ni nak jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga kena ada penegasan. Sebagaimana Allah Ta'ala contohkan kita Nabi Ibrahim supaya kita ikut qudwah hasanah, uswatun hasanah. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehinggalah kamu ni beriman pada Allah Ta'ala yang Esa, barulah di situ ada titik persamaan antara kita. Allahu Akbar. Illa qawla Ibrahim li abih. Kecuali perkataan Ibrahim, Nabi Ibrahim kepada bapanya. Li abihi. Li abihi ni di sini ada dua pendapat. Dua pendapat. Pendapat yang pertama kata li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Abihi ni dia ambil perkataan mana abun, itu mana ayah. Tetapi ada ahli tafsir, ulama-ulama yang mengatakan maksud li abihi bagi ayahnya ini ialah bukan ayah tetapi paman, iaitu bapa saudaranya. Jadi bila ada pendapat yang mengatakan ini bukan ayah Nabi Ibrahim yang sembah berhala, yang buat patung berhala, maka kita pun kena menyucikan para Nabi Rasul ini. Sebab keturunan Nabi Rasul ni Allah Ta'ala jaga kebersihan akidah. Maka kita, kalau bagi saya, bagi hamba ni, hamba nak berpihak kepada ulama yang ambil jalan selamat. Abun-abun ini di sini boleh membawa makna yang pertamanya ayah, yang kedua boleh membawa makna pak saudara dengan dalil-dalil ayat-ayat yang lain dan cerita-cerita yang lain. Jadi tak sempat lama nak kongsi dengan masa yang sesingkat ni, nak bawa cerita-cerita lain yang nak menguatkan bahawasanya Nabi Ibrahim ni yang berkata dalam cerita ni yang buat patung berhala, jual patung berhala, yang menyembah berhala ini bukannya ayah Nabi Ibrahim tetapi bapa saudaranya. Bapa saudara Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim, qaula Ibrahim, perkataan Nabi Ibrahim li abihi bagi bapa saudaranya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya, apa percakapan dia. Dia terjemah di sini bapanya. Tapi itulah khilaf. Bila ada khilaf ni, kita ambil jalan yang selamat, jalan yang orang kata yang kita tidak kotori keturunan nabi-nabi. Sebab mustahil bagi seorang nabi yang mana nabi ni bukan cala-calanya ulul azmi, yang mana Allah Ta'ala pasti jaga keturunan Nabi ni, sehingga Nabi Adam ni, mereka ni di antara keturunan yang bersih, yang dibersihkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada ketika itu mereka itu duduk di dalam, orang panggil di dalam suasana umat yang jahil,
Tetapi akidah mereka, kepercayaan mereka, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada syirik. Tidak pernah mereka sembah berhala. Datuk Nabi tak pernah sembah berhala. Bila mana mari tentera-tentera Abrahah untuk nak menyerang Kaabah, Abdul Muttalib pergi jumpa Abrahah dalam jarak kurang lebihnya 5 km. Sebelum pada mereka nak serang Kaabah ni, mereka transit dulu di luar kota Mekah. Lebih kurang itulah jaraknya. Maka bila Abdul Muttalib pergi, maka Abrahah ingat Abdul Muttalib ni nak mari sekat supaya jangan menyerang Kaabah. Tetapi rupanya tidak. Abdul Muttalib kata, aku mari ni bukan nak menyekat kamu daripada kamu nak serang Kaabah. Tak ada masalah. Kamu nak serang Kaabah sebab Kaabah ni bukan hak aku. Dia ada tuan dia. Dia ada tuan dia, iaitu Allah. Dia ada tuan dia. Jadi urusan nak menyelamatkan Kaabah itu urusan Tuhan. Aku tak terlibat dalam masalah nak menyekat kamu ni. Nak serai-serai tak ada masalah. Cuma aku mari ni, aku nak ambil unta hak kamu ambil, unta aku ni. Unta aku ni. Ada diceritakan sampai 40. Ada diceritakan sampai 200 ekor. Unta, nak ambil apa unta aku? Nak serai kat apa serai? Nak ambil barang orang apanya? Aku nak barang aku ya. Nampak di situ. Mana kesucian akidah Abdul Muttalib itu keturunan Nabi. Maka pada sebelumnya kedatangan dibangkitnya Nabi Muhammad, maka di situ dipanggil masa fatrah. Masa fatrah manusia tidak ada nabi. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Allah Taala beri keampunan kepada mereka. Mana lagi ayat Nabi Ibrahim kepada nak ambil pendapat yang kata bapa saudaranya lah. Sesungguhnya saya akan memohon ampun bagimu dan saya tidak dapat menolak sesuatu pun daripadamu, yakni kedatangan seksa Allah. Tak boleh. Minta apa boleh lah. Ampuni dosanya boleh lah, salahnya boleh lah. Tapi nak tolak seksa Allah Ta'ala tak boleh. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah tempat kami kembali. Itulah ayat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata boleh. Bak masalah la astaghfiranna lak, boleh. Astaghfirullah ya Allah, ampun dosa boleh. Wa ma amliku laka minallahi min syai', tetapi tak ada daya untuk nak menyekat. Bila mana Allah Taala murka, marah, nak mengazab, tak ada daya. Rabbana alaika tawakkalna, ya Allah, kepada kami lah, kepada kamu lah kami tawakal, wa ilaika anabna, dan kami taubat kepada kamu ya Allah, engkaulah sahaja yang boleh terima taubat, wa ilaikal masir, dan kami sedar bahawasanya tempat kembali kami adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini di antara cerita yang Allah Ta'ala suruh kita ambil i'tibaru makana, i'tibar apa yang telah berlaku di zaman dahulu kala. Cerita Nabi Ibrahim. Inilah cerita hebatnya Nabi Ibrahim, kuatnya akidah, pegangan dan pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Maka kita disuruh supaya dalam semaya kita sebut nama Nabi Ibrahim. Jasa Nabi Ibrahim besar. Kalau tuan-tuan yang terakhir yang nak sebut, kalau kita lihat dalam hadis yang diantaranya Nabi Ibrahim ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam neraka mereka yang buat maksiat pada Allah Taala, maka ketika di akhirat Nabi Ibrahim mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dalam neraka ni anak cucu keturunanku semua ni, kamu bakar mereka ya Allah, kesian kepada mereka, kamu bakar mereka, ni semua anak cucu keturunanku. Nak ceritanya Nabi Ibrahim ni menyayangi keturunannya, anak cucunya,
Maka Allah SWT hasil daripada cerita ni bila mana Nabi Ibrahim mengadu pada Allah Ta'ala, ya Allah, dalam neraka neraka anak cucu aku. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa mereka, kamu pergi cari yang mana dalam neraka tu yang tengah-tengah dibakar, diazab, kamu keluarkan mereka yang ada di dalam hati mereka itu besar zarrah, besar zarrah ataupun besar habbah, sebiji sawi ataupun besar zarrah, ada iman kepadaku, kamu masukkan dalam syurga. Setelah Nabi Ibrahim tu minta dengan Allah Ta'ala, merayu pada Allah Ta'ala, tu anak cucu aku saja ya Allah. Allahu Akbar. Ni orang panggil Nabi Ibrahim ni. Sebab itulah patut sangat kalau kita ni walaupun semaya sunat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ingat pada Nabi Ibrahim, jasa Nabi Ibrahim besar. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebut nama Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Ustaz, semaya sunat je. Tak apalah semaya sunat. Hak ni pun memang sunat je sebut. Hak wajibnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia panggil apa ni, bacaan yang wajib dalam tasyahud akhir. Lepas tu selebihnya sunat lah, sunat. Walaupun ia sunat, tetapi sebagai orang panggil tanda cinta, kasih, sayang kita, respect, tengok besarnya peranan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita anak cucu ni, umat Nabi Muhammad ni anak cucu dia ni. Jadi tuan-tuan semua, maka kita kena ingat bahawa jasa besar Nabi Ibrahim ni. Maka kita berselawat juga, minta Allah Ta'ala selawat dan salam juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan semua, maka hebatnya kisah Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala congkir balik supaya kita ni bukan baca saja, tetapi kita kena ikut bagaimana cerita Nabi Ibrahim, dan kita kena pegang akidah kita, kepercayaan, keimanan kita, dan berani kita berhujah, melontarkan hujah dan orang panggil pegangan kita, biar kemah sebagaimana kemahnya Nabi Ibrahim. Walaupun pak saudara tak kira, pak saudara pun pak saudara lah. Kalau mana pendapat kata ayah pun ayah lah. Tapi hamba lebih kepada pendapat yang kata pak saudara lah. Tak kira lah mu ni waris kau, anak beranak kau, siapa kau, kalau tak betul, kena ayat tak betul lah. Jangan kita ni kroni saya, jadi saya pun rasa nak cenderung, nak condong, tak boleh. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung pada esok hari ayat yang kelima, insya-Allah. Wallahu alam. Mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala jadikan kehadiran kita sebagai amal soleh untuk kita bawa ke akhirat, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tanggung tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.